Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-476 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan berkongsi mengambil ibrah dan pengajaran daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syukur kita semakin tiba pada penghujung bicara, pada penghujung kitab. Mudah-mudahan bukan sekadar kitab yang dapat dikhatamkan, namun ada ibrah dan pengajaran yang dapat dibawa dalam kehidupan. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan Azaz, waalaikumsalam. Kemudian Jamal Rosdi, Cikgu Tani, ahlan-ahlan Zoro Z, Amar dan juga Khalil. Terima kasih banyak-banyak Tuan Khalil. Sharifah 43 dan juga Kim serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok, di FB pula. Ahlan-ahlan Kak Rahila Junid, Serina Abdul Rahman, Safia Sapian, Syakira Ismail, Zianab binti Husainab, kemudian Nurul Hidayat, Al-Fakirah Nani, Azima, Tumirah Damiri, Kak Langsu, Safia Sapian, Fatimah S, M Amin Rumaf dan juga Norazia Mukhtar, Norisah Wan Hassan, Ana Sukaimi serta Al-Fakirah Nani, Kak Langsu, Aminah Hitam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Aziza Iza, Sharina Uthman, Zakia Madnin, Zamri Ja'far, Rabiatul Adawiyah, Habibah Suib, Ramina's Kitchen, Rahayu binti Mak Yusuf, Zalila Haji Ahmad, Sabda Edi, Ariana, Aini Uthman, Rosnani, Rani Idris, Asma Bibi. Terima kasih banyak-banyak Asma Bibi, Arif Taib, Resi dan juga Ngahmun serta Tuan Norahim Sharif dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat semua pada petang ni? Kita nak sambung pada muka surat yang ke-658. Baris yang terakhir, muka surat 658, di mana Imam Nawawi tutupkan kitab beliau dengan 30 hadis yang beliau suruh untuk kita berpegang dengan hadis-hadis tersebut, yang mana hadis-hadis ini beliau sebut sebagai madarul Islam, dasar kepada ajaran Islam. Maka kita telah belajar hadis tentang amalan bergantung kepada niat. Kita belajar bahawa sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama ini jika dilakukan tertolak. Kita telah belajar tentang benda-benda yang syubhah patut ditinggalkan, ianya membawa keselamatan untuk agama dan maruah. Dan orang yang sentiasa bergelumang dalam syubhah pasti akan terjatuh dalam perkara yang haram. Dan kemudian berkenaan tentang pentingnya menjaga hati. Hadis yang keempat, kita telah belajar tentang ciptaan tubuh badan manusia dan ketetapan takdir yang Allah tentukan untuk manusia. Hadis yang kelima, tentang pentingnya meninggalkan perkara yang membawa kepada keraguan dan berpegang kepada perkara yang tidak membawa kepada keraguan. Hadis yang ke-6 berkenaan tentang membiasakan diri untuk meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tak ada kaitan dengan diri kita, dan itulah keindahan Islam sebenarnya. Hadis yang ke-7, yang mana ini adalah tajuk kita pada kali ini, adalah berkenaan tentang pentingnya untuk mengasihi orang lain seperti mana mengasihi diri sendiri.
Yang ini susah. Ini bukan senang. Setiap orang dia suka pada dirinya sendiri. Setiap orang ada sebahagian obses dengan diri dia. Setiap orang pada waktu itu dia mencintai dirinya. Sehingga kadang-kala perbuatan dia yang salah pun dia cuba justifikasi untuk nampak betul. Perbuatan orang lain yang betul kadang-kala dia hukum salah. Sebab masing-masing pada waktu itu dia obses pada diri dia. Pada mencintai diri dia, suka diri dia, percaya pada diri dia. Dan itu Allah jadikan manusia begitu. Namun Nabi SAW mengajar kepada kita untuk mencintai, menyukai, mengasihi orang lain seperti mana kita kasihi diri kita sendiri. Maka seperti mana kita tak suka diri kita dicaci, jangan mencaci orang lain. Seperti mana kita tak suka diri kita dihina, jangan menghina orang lain. Seperti mana kita tak suka orang mempermalukan kita, jangan mempermalukan orang lain. Seperti mana kita tak suka orang bercakap buruk tentang kita, jangan bercakap buruk tentang orang lain. Seperti mana kita tak suka orang mencari buruk kita, jangan mencari buruk orang lain. Dan ini adalah hadis yang mana kalaulah kita amalkan, mudah-mudahan insya-Allah kita akan selamat daripada mempunyai dosa dengan manusia, mempunyai kesalahan dengan manusia. Bahkan orang yang boleh amalkan hadis ini, insya-Allah pada waktu itu akan mendapat ganjaran dan pahala yang luar biasa. Sebab dia layan orang lain macam mana dia layan diri dia. Dia mencintai orang lain seperti mana dia mencintai diri dia. Berapa banyak perubahan yang boleh berlaku dalam kehidupan kita sahaja. Ini hadis yang penting. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi, hadis yang ketujuh daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Maksudnya dia ada kaitan dengan kesempurnaan iman. Benda ini ada berkaitan dengan kesempurnaan iman. Tak sempurna iman kita kalau kita tak ada sifat ini. Tak sempurna pada waktu itu iman kita kalau kita tidak ada sikap yang berikut. Apakah dia? Hatta, until, sehingga bila? Yuhibba li akhi, dia mencintai saudara untuk saudaranya. Ma yuhibbu, apa-apa yang yuhibbu dia cinta dan suka, li nafsih untuk diri dia. Mendalam sabdaan Nabi, deep maksud daripada sabdaan Nabi. Maksudnya apa yang kita suka untuk diri kita, kena belajar untuk suka pada orang lain. Bererti kalaulah apa yang kita tak suka untuk diri kita, kita kena belajar untuk tidak suka pada orang lain. Kita suka orang tegur kita dengan hikmah dan lemah lembut, maka kenapa kita nak tegur orang dengan kasar? Kita tak suka orang kecam kita, kenapa pada waktu itu kita nak mengecam orang lain? Kita tak suka pada waktu itu orang menghina, merendah-rendahkan kita, habis tu kenapa kita menghina dan merendah-rendahkan orang lain? Maka sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman. Tak sempurna iman kalaulah tak ada sifat berikut. Orang yang ada sifat berikut menggambarkan kesempurnaan iman dia. Apakah dia? Sabda Nabi, yuhibba li akhih, menyukai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia suka untuk diri dia. Maka sangat penting pengajaran daripada hadis ini. Lalu sebab itu, macam mana kita suka untuk mendoakan buat diri kita, belajar untuk mendoakan orang lain. Kan kita dah belajar hadis-hadis tersebut. Kita suka untuk Allah ampunkan kita dengan istighfar yang kita buat, maka istighfar untuk orang lain. Maka hadis ini sangat mendalam, sangat mendalam, yang mana kalaulah diamalkan, ianya adalah lubuk pahala untuk kita. Sebab Allah suka bila kita membantu orang lain, menolong orang lain, mendatangkan manfaat kepada orang lain.
Maka ini adalah hadis yang ketujuh, menceritakan berkenaan tentang pentingnya mengasihi berkelakuan kepada orang lain apa yang kita suka untuk diri kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Lalu ianya taklah berubah dalam sekelip mata, tapi pada waktu itu peringkat demi peringkat kita cuba untuk memperbaiki diri kita. Hadis yang ke-8 riwayat 1220 adalah nak menerangkan tentang pentingnya makanan yang halal. Seseorang yang memakan makanan yang tak halal, maka walaupun dia berada dalam situasi dan keadaan yang sepatutnya Allah terima doa dia, Allah tak akan terima doanya kalaulah pada waktu itu dia memakan makanan yang tidak halal. Pentingnya pada waktu itu pemakanan yang halal. Maka kata Imam Nawawi, hadis yang ke-8 muka surat 659 daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tayyib." Sesungguhnya Allah itu maha baik ataupun tayyib, pada waktu itu memberi makna maha suci. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tak terima kecuali perkara yang baik-baik, perkara yang suci sahaja. Maka sabda Nabi SAW, dan sesungguhnya wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ada satu perintah, Allah telah perintahkan kepada orang beriman dengan perintah yang sama yang Allah telah berikan kepada para rasul. Allah sebut kepada para rasul perintah ini, perintah yang sama Allah suruh kepada umat Nabi. Apakah perintah tersebut? Kita boleh lihat surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah suruh para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makan daripada makanan yang elok, makanan yang baik. Itu datangnya istilah halal tayyibah, makanan yang halal dan makanan yang suci yang pada waktu itu baik, jauh daripada unsur-unsur yang tak baik, syubhah dan sebagainya. Maka firman Allah kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah kamu minat tayyibat, daripada makanan yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah kamu dengan amalan yang baik. Kata para ulama tafsir, amalan yang baik datangnya daripada pemakanan yang baik. Mana dalilnya? Allah sebut tentang pemakanan dahulu, baru Allah sebut tentang amalan. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Ada isyarah bahawa amalan yang baik datang daripada hasil pemakanan yang baik. Datang daripada hasil pemakanan yang baik. Amalan yang buruk datang daripada hasil pada waktu itu pemakanan yang syubhah mungkin. Apatah lagi kalau pemakanan yang tak elok, yang haram dan sebagainya. Kemudian Allah ingatkan, sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Suratul Mu'minun ayat 51. Maka ini perintah kepada para Nabi. Maka sementara itu perintah yang sama Allah sebutkan kepada orang yang beriman. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu daripada rezeki yang terbaik yang kami kurniakan kepada kamu. Rezeki yang terbaik yang Allah kurniakan, makanlah pada waktu itu rezeki yang baik. Jangan ambil yang syubhah, apatah lagi yang haram. Maka ini mengingatkan kepada kita untuk pentingnya menjaga pemakanan. Maka kenapa pentingnya makanan yang pada waktu itu suci, makanan yang baik? Atiyah Sabrina, tak payah ketuk, masuk. Atiyah pelajar khas, boleh masuk bila-bila masa. Okey, masuk duduk depan ni. Okey, belajar tak nak main-main. Atiyah dah masuk dah. Dia datang daripada bilik dia. Dia dah mula merangkak, jadi dia laju sikit. Okey, maka Nabi terangkan betapa pentingnya menjaga pemakanan, kerana itu akan meninggalkan kesan kepada doa kita bahkan.
Maka Nabi SAW cerita, thumma dzakara, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang satu situasi di mana ada seorang yang mana situasinya sepatutnya melayakkan doanya Allah kabulkan. Dzakara ar-rajul yutilu safar, seorang yang pada waktu itu bermusafir untuk tempoh yang sangat lama, sehingga keadaan rambut dia ash'ath, pada waktu itu menjadi kusut masai. Keadaan tubuh badan dia aghbar, penuh debu. Maka ini keadaan yang mana kita manusia pun tengok rasa kesian. Apatah lagi Allah sayang hambanya lebih daripada manusia. Pada waktu itu seorang ibu sayang kepada anaknya, maka sepatutnya pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa dia. Maka orang yang begitu pada waktu itu keadaan dia, apabila dia berdoa, yamuddu yadai, sabda Nabi, dia telah mengangkat kedua-dua tangan dia ke langit. Maka dia pun berkata, Ya Rab, angkat tangan doa, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, berdoa. Sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan keadaan tubuh badan dia, dengan keadaan rambutnya yang kusut masai, dan Allah sayangkan manusia lebih daripada seorang ibu sayangkan anak dia. Tetapi apa sabda Nabi SAW? Maka bagaimana Allah nak terima? Wa mat'amuhu haram, makanan dia adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram. Maka Nabi tanya soalan di hujung hadis, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan dikabulkan doa dia? Maka Nabi nak bagi faham kepada kita, apabila kita tidak menjaga pemakanan, maka pada waktu itu doa pun Allah tak kabulkan. Pentingnya menjaga pemakanan. Maka jangan ambil enteng. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka daripada sini kita belajar sangat penting menjaga pemakanan. Ada orang dia mendapat duit daripada sumber yang haram, dia anggap ringan bagi makan pada keluarga. Dia anggap ringan pada waktu itu, jadikan sebagai pemakanan keluarga. Padahal dah tercabut-cabut dah. Atiyah. Cubit pipi nanti. Okey. Duduk dan diam, dengar hadis. Kena beradab dengan hadis. Senyum, selawat, tenang. Tengok semua kakak-kakak, abang-abang semua tengah dengar. Fokus. Okey. Maka daripada sini kita belajar pada waktu itu pentingnya pemakanan yang halal. Kerana itu akan meninggalkan kesan pada doa kita. Bayangkan doa yang sepatutnya Allah terima, yang mana Allah sebut ud'uni astajib lakum, minta akan aku perkenankan. Allah tak terima apabila adanya daripada sumber yang haram, daripada benda yang haram, pakaian yang haram, menjadi doa tak diterima. Makanan yang haram menjadi Allah tak terima. Apa pun yang berkaitan dengan haram, maka sebab itu sabda Nabi SAW, perintah yang Allah berikan kepada para Nabi, jaga pemakanan. Maka Allah perintahkan kepada orang beriman untuk menjaga pemakanan. Lalu petang ni saya tak boleh lama, kita punya pelajar ni dah datang dah. Kita akan sambung esok insya-Allah. Dia baru pandai tepuk. Lalu sebab tu dia nak tepuk. Tepuk. Dia baru pandai tepuk. Macam mana cara tepuk? Dia baru pandai tepuk. Masya-Allah, tabarakallah. Doakan dia jadi seorang yang berjaya dunia dan akhirat, menyebarkan ilmu agama insya-Allah. Okey, lalu kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Kita akan jumpa malam ni, saya rasa saya tak sempat. Kita akan jumpa pada pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok, yang berada di FB. Kita jumpa. Untuk makluman kepada yang kali pertama join, insya-Allah kita akan ada program Hayati Quran pada jam 8.30 pagi, dan juga kita Al-Adhkar pada jam 6 petang. Cuma Syama'il saya masih lagi perlu susun semula jadual saya, dan kemudian insya-Allah pada bulan 2 nanti, bulan 11 ni saya ada satu trip umrah dah penuh. Pada bulan 2, 22 hari bulan 2 cuti sekolah,
ada satu lagi umrah yang saya akan pimpin, umrah sirah. Kepada sahabat-sahabat yang ingin bersama, boleh PM ataupun DM. InsyaAllah saya akan kongsikan maklumat lebih lanjut insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun nak join semua. Okey, bagi salam semua. Aisyah, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.